Pesta keamatan yang diraikan setiap tahun bukan sahaja menyatukan pelbagai kaum di Sabah, malah mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negeri. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, kepelbagaian budaya tidak menghalang pesta keamatan diraikan dalam suasana meriah dan harmoni. Bersesuaian tema perayaan tahun ini, Keamatan untuk Semua, Pesta Keamatan menjadi medium perpaduan dan semangat muhibah selaras konsep Malaysia Madani. Datuk Seri Dr. Rudi berucap merasmikan Pesta Pitas dan Pesta Keamatan peringkat daerah Pitas. Pelbagai aktiviti diadakan sempena perayaan ini, termasuklah pertandingan dazanak, perahu berhias dan pameran suku-suku kaum di Pitas. Turut berlangsung Pitas Motor Day yang berjaya menghimpunkan 2,000 peserta. Penganjuran Pesta Keamatan mampu memartabatkan keunikan budaya pelbagai suku kaum di Sabah. Adun Terlupit Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata, ini dapat dilihat menerusi kepelbagaian budaya yang diketengahkan semasa sambutan Pesta Keamatan. Dan inilah keunikan kita. Jadi kesempatan pada hari ini, kita terus memberikan dorongan kepada masyarakat supaya hidup dalam kebersamaan sesuai dengan tema Perayaan Keamatan for All. Datuk Johnny Bon ditemui pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan peringkat daerah Telupit. Dalam majlis ini, Felisa Erla dinobatkan sebagai unduk ngadau peringkat daerah Telupit 2025. Beliau memenangi wang tunai RM3,500 beserta piala dan hadiah iringan lain. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sandakan 2025 menyaksikan Tati Eli Rachel dinobatkan sebagai johan pertandingan unduk ngadau. Beliau memenangi hadiah keseluruhan bernilai RM10,000 berserta trofi dan sijil. Tempat kedua dan ketiga pula dimenangi Tati Brenda Joanne dan Tati Fanny Joseph. Mereka masing-masing menerima hadiah wang tunai RM7,000 dan RM6,000 beserta trofi dan sijil. Hadiah kemenangan disampaikan isteri Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS merangkap pengerusi Puspanita Daerah Sandakan Ivy Wong. Johan Unduk Ngadau Sandakan akan mewakili daerah Sandakan ke pertandingan akhir Unduk Ngadau peringkat negeri di Hongkot Keisaan Penampang pada 30 dan 31 Mei ini. Selain pertandingan unduk ngadau, Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sandakan turut diserikan dengan persembahan kebudayaan dari Sekolah Seni Malaysia SMK Ilopura Bestari Sandakan dan artis jemputan antaranya Francis Landong dan Ju Tinagas. Insentif pelajar cemerlang SPM sekolah-sekolah bahagian Beluran akan diteruskan bagi menyuntik semangat para pelajar. Malah pemilihan pelajar yang layak mendapat insentif juga dipanjangkan kepada 4A ke atas berbanding 5A sebelum ini. Kita telah jadualkan dan disampaikan kepada mereka sebagai tanda penghargaan, sokongan kepada mereka yang telah mencapai keputusan yang baik dan sangat cemerlang pada peperiksaan SPM. Dato' Samad ditemui RTM selepas penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM daerah Beluran di SK Pekan Beluran. Program ini tidak lain tidak bukan menyuntik semangat, dorongan kepada mereka untuk mencapai. Untuk makluman, program ini telah berimpak yang cukup positif. Kebaikan insentif ni dia dapat tambah semangat saya untuk belajar SPM sama SKO. Jadi terima kasihlah untuk YB sebab dia buat inisiatif ni. Ini sangat membantulah untuk merangsang semangat pelajar untuk lebih berusaha untuk mencapai satu pencapaian yang lagi besar dari pencapaian mereka yang sebelumnya. Seramai 39 pelajar cemerlang SPM dari SMK Beluran, SMK Beluran 2 dan SMK Balaban Jaya menerima insentif masing-masing. Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis terus komited memperjuangkan agama Islam serta kebajikan rakyat. Ia sekaligus menepis persepsi negatif berkaitan agama Islam menerusi platform media sosial. Semoga terus memberi inspirasi dan membantu masyarakat di luar sana dalam melakukan kerja-kerja kebajikan dan dalam masa yang sama turut memberi penjelasan isu-isu semasa terutamanya berkaitan dengan lontaran-lontaran ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak berasas kepada agama Islam. Beliau ditemui pemberita dalam majlis makan malam Perkis Sabah di Sandakan.
Sementara itu, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad ketika merasmikan Mesyuarat Agung Kedua dan Mesyuarat Khas Perkes mengalu-alukan kerjasama persatuan mahupun pertubuhan dakwah Sabah dalam memperkasa aktiviti keagamaan di negeri ini. Ia selaras hala tuju kepimpinan agama negeri dalam menyemarakan aktiviti dakwah. Kita mengharapkan semua persatuan pertubuhan yang bergerak aktif dalam dakwah ini sentiasa menjaga disiplin dakwah sesuai dengan kita negeri Sabah yang berbilang kaum, berbilang suku dan apalagi berbilang agama. Maka dengan sebab itu selalu kita mengingatkan bahawa sentiasa menjaga keharmonian beragama. Saya mengharapkan untuk Mesyuarat Agung kali ini bahawa semua di bahagian-bahagian cawangan, bahagian Perkes Negeri Sabah akan sentiasa terus-menerus bergerak untuk terutamanya untuk mengembangkan syiar Islam dan membantu golongan-golongan yang tidak berupaya. Meluluskan salah satu pindahan perlembagaan Perkes untuk memudahkan Perkes bergerak lebih ke hadapan dan menghadapi cabaran-cabaran mendatang. Seramai 200 perwakilan dari 14 cawangan Perkes seluruh Sabah menghadiri mesyuarat agung tersebut. Penantian 21 tahun untuk menunaikan ibadah haji bersama ahli keluarga akhirnya tercapai. Menurut Fatimah Wadan, beliau sangat teruja dapat menunaikan rukun Islam kelima itu bersama 8 ahli keluarganya pada tahun ini. Saya sedih, terharu dan ada juga yang gembira sebab saya dipanggil menjadi tetamu Allah pada tahun ini setelah 4 kali saya menundahkannya. Akhirnya pada hari ini saya dapat pergi menunaikan fardu haji bersama dengan anak-anak, suami dan adik. My family lah. Gembira. Tak tahu, tak terkata saya macam mana kegembiraan saya. Fatimah ditemui pemberita semasa pelepasan rombongan kedua bakal jemaah haji Sabah di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Sementara itu, anak sulungnya Umar Khalid Musa telah bersedia dari aspek fizikal dan mental untuk mengerjakan ibadah haji meskipun mendapat kabar anaknya tidak sihat. Baru mendapat berita anak bongsu kami dijangkiti cacar. Jadi perasaan itu ada sedikit beratlah untuk hari ini. Tapi secara keseluruhannya saya dan isteri telah bersedia dari segi menghadapi berita seperti itu. InsyaAllah kami anggap itu sebagai satu ujian dan kami mendoakan anak kami di Tau ketiga-tiganya dalam keadaan yang baik dan sihat saja. Malam tadi, 109 bakal jemaah haji Sabah berangkat ke Tanah Suci Mekah menerusi penerbangan KT058S dari KKIA. Disandakan pula 58 bakal jemaah haji disantuni di lapangan terbang antarabangsa Sandakan sebelum berlepas ke Tanah Suci. 988 peserta mewakili 75 pasukan menyertai pertandingan perahu naga antarabangsa Gabungan Persatuan Cina Sabah FCAS edisi ke-10. Antara negara terlibat termasuklah Singapura, Hong Kong dan Brunei Darussalam. Menurut Presiden FCAS Tan Sri TC Goh, penyertaan tahun ini merupakan yang tertinggi. Beliau turut berpuas hati dengan penganjuran pertandingan meskipun cuaca tidak menentu. Walaupun cuaca ada gangguan sikit, tetapi semuanya dijalankan dengan lancar dan kita terima kasih dan juga syukur kepada semua peserta yang telah memberikan kerjasama. Dan yang penting, pertandingan ini atau event ini dijalankan dengan lancar tanpa sebarang kemalangan. Tan Sri TC Goh ditemui media selepas menyaksikan pertandingan tersebut. Acara 800 meter bagi Piala Ketua Menteri Sabah dimenangi pasukan N28 Bukit Sari Lawas dengan catatan masa 3 minit 38 saat. Pasukan ini memenangi wang tunai RM10,000 beserta piala. Hadiah kemenangan disampaikan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Datuk Pung Jinza, mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Turut disampaikan sumbangan keuangan RM300,000 daripada kerajaan negeri kepada FCAS sebagai sokongan kepada penganjuran edisi tahun 2026 yang dijadual berlangsung pada 15 hingga 17 Mei di Teluk Likas. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Buma Wain. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.